Assalamualaikum semua. Apa kabar? Cikgu mengharapkan semua murid cikgu ini dalam keadaan yang gembira, sihat dan dapat belajar dengan tenang. Baiklah, pada hari ini cikgu akan mengajar Bahasa Melayu tahun 5. Baik, sebelum itu ingin cikgu memberitahu kepada semua bahawa pada hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 5 dengan tajuk Anak Watan Berjaya. Anak Watan Berjaya. Baiklah, sila buka buku teks pada muka surat 102. Okey, 102. Okey. Nah, sekarang semua dapat melihat pada muka surat 102 buku teks tahun 5 kita akan dapat belajar pada hari ini seperti yang awal dah cikgu beritahu tadi, iaitu Anak Watan Berjaya. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, ada baiknya kita baca petikan Anak Watan Berjaya. Okey, bila cikgu baca, kamu pun ikut membaca juga ya. Okey, kita sama-sama baca, boleh? Okey, kita mulakan bacaan Anak Watan Berjaya. Puan Nazimah berkongsi kisah yang boleh diteladani oleh Azrul dan Afifi. Okey. Mula-mula yang pertama, Budiman anak kampung yang susah. Namun begitu, dia tidak berasa rendah diri. Dia seorang yang ringan tulang. Dia juga ada hati untuk berjaya seperti anak-anak kampung yang lain. Gambar yang kedua, pada suatu hari, Budiman nekat untuk beradu nasib di luar negara. Dia makan gaji sebagai tukang masak di kapal. Dia menjadikan kerjaya ini sebagai satu batu loncatan untuk lebih berjaya. Okey, manakala pada gambar ketiga, Budiman membanting tulang hingga dapat membuka restoran sendiri di luar negara. Hidangan nasi lemak dan masakan tradisi Malaysia menjadi buah mulut di sana. Biarpun berjaya, beliau tidak bersikap hidung tinggi. Okey, seterusnya pada gambar yang nombor 4, beliau juga mempersembahkan seni dan budaya Malaysia di restoran. Persembahan itu membuka mata pengunjung tentang keunikan budaya tanah air. Kedengaran juga lagu-lagu asli Melayu sebagai halwa telinga mereka. Dan gambar yang kelima, petikannya berbunyi begini. Warga tempatan bangga dan menerima beliau dengan tangan terbuka. Sikap beliau yang mesra dan tidak lupa daratan dihormati oleh warga Malaysia di sana. Sebagai anak dagang, beliau sedar bahawa jati diri yang kukuh perlu sentiasa disemai dalam diri. Okey, cikgu telah pun membaca kelima-lima petikan pendek pada muka surat 102. Baik. Apa yang penting adalah pada hari ini kita sama-sama mengenal pasti kata majmuk kiasan. Okay, yang pertama adalah kita kenal pasti kata majmuk kiasan yang terdapat pada kelima-lima petikan pendek tersebut. Baik, sebelum itu ingin cikgu membawa kamu semua. Okey, cuba tengok munsyid cilik dekat sana. Apakah dia kata majmuk kiasan? Kata majmuk kiasan ialah kata majmuk yang bermaksud simpulan bahasa seperti rendah diri,
ringan tulang dan ada hati. Dan dalam petikan kelima-lima petikan pendek tadi yang cikgu dan kita sama baca tu, banyaklah kata majmuk kiasan. Okay, kita akan sama-sama cari selain kata majmuk rendah diri, ringan tulang dan ada hati tersebut di dalam petikan itu. Kita sama-sama. Yang pertama adalah apa tugasan kita? Yang pertama kita mengenal pasti kata majmuk kiasan. Baiklah, kita sama-sama tengok ya. Cuba kita tengok. Okey, petikan yang pertama tadi ni kan? Okey, sekarang cuba tengok petikan yang pertama. Okey, Budiman anak kampung yang susah. Namun begitu, dia tidak berasa rendah diri. Dia seorang yang ringan tulang. Dia juga ada hati untuk berjaya seperti anak-anak kampung yang lain. Yang mana seperti yang cikgu dah terangkan tadi pada petikan yang pertama, rendah diri, ringan tulang dan ada hati adalah kata majmuk kiasan. Dah ada 3 kan? Tetapi diwarnakan biru sebagai contoh. Okey, cuba kita tengok pula pada petikan yang kedua. Yang kedua, kita baca sama-sama ya. Okey, yang kedua, pada suatu hari Budiman nekat untuk beradu nasib di luar negara. Dia makan gaji sebagai tukang masak di kapal. Dia menjadikan kerjaya ini sebagai batu loncatan untuk berjaya. Okey, dah baca? Cuba beritahu cikgu. Ada berapakah kata majmuk kiasan dalam petikan yang kedua? Boleh nampak? Kita baca sekali lagi dan cari bersama-sama, okey? Pada suatu hari, Budiman nekat untuk beradu nasib. Okey, beradu nasib adalah kata majmuk kiasan. Beradu nasib. Okey, boleh? Kamu juga boleh gariskan. Kemudian, dia makan gaji sebagai tukang masak di kapal. Okey. Kata majmuk kiasan yang kedua, makan gaji. Okey, makan gaji pada petikan yang kedua. Seterusnya, dia menjadikan kerjaya ini sebagai batu loncatan untuk lebih berjaya. Okey, pada petikan yang kedua, kita dapat kata majmuk kiasan yang ketiga, batu loncatan. Okey, batu loncatan. Okey, jadi maksudnya dalam petikan yang kedua ada 3, iaitu beradu nasib, makan gaji dan batu loncatan. Okey, kamu juga di luar sana boleh mencatat kata majmuk kiasan yang telah sama-sama kita perolehi. Okey, catatkan dalam buku bahasa Melayu kamu, dalam buku latihan kamu. Okey. Okey. Pada petikan yang ketiga pula, kita baca lagi sama-sama. Budiman membanting tulang hingga dapat membuka restoran sendiri di luar negara. Yang mana membanting tulang adalah kata majmuk kiasan. Yang pertama di petikan yang ketiga, membanting tulang. Okey, seterusnya hidangan nasi lemak dan masakan tradisi Malaysia menjadi buah mulut di sana. Okey, seterusnya buah mulut adalah kata majmuk kiasan yang kedua pada petikan yang ketiga ini. Seterusnya, biarpun berjaya, beliau tidak bersikap hidung tinggi. Hidung tinggi adalah kata majmuk kiasan yang ketiga pada petikan yang ketiga. Maka pada petikan yang ketiga ini juga terdapat 3 kata majmuk kiasan, iaitu hidung tinggi,
buah mulut, dan membanting tulang. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita tengok lagi pada petikan yang keempat. Beliau juga mempersembahkan seni dan budaya Malaysia di restoran. Persembahan itu membuka mata pengunjung tentang keunikan budaya tanah air, yang mana perkataan membuka mata adalah merupakan kata majmuk kiasan. Membuka mata. Okey, seterusnya, kedengaran juga lagu-lagu asli Melayu sebagai halwa telinga mereka. Okey, halwa telinga merupakan kata majmuk kiasan yang kedua pada petikan yang keempat. Maka dalam petikan yang keempat mempunyai dua kata majmuk kiasan, iaitu halwa telinga dan membuka mata. Okey, seterusnya petikan yang terakhir, iaitu petikan yang kelima. Kita baca sama-sama. Warga tempatan bangga dan menerima beliau dengan tangan terbuka. Okey, perkataan tangan terbuka adalah kata majmuk kiasan yang pertama pada petikan yang kelima, iaitu tangan terbuka. Seterusnya, sikap beliau yang mesra dan tidak lupa daratan dihormati oleh warga Malaysia di sana. Ada tak kata majmuk kiasan pada ayat ini? Ada kan? Apa dia? Okey, lupa daratan. Lupa daratan adalah kata majmuk kiasan yang kedua pada petikan yang kelima. Okey, seterusnya kita baca lagi. Sebagai anak dagang, beliau sedar bahawa jati diri yang kukuh perlu sentiasa disemai dalam diri. Okey, anak dagang merupakan kata majmuk kiasan yang terakhir pada petikan anak watan berjaya. Baik, kita dah sama-sama mencari kata majmuk kiasan pada kelima-lima petikan pendek pada muka surat 102 buku teks tahun 5. Okey, apa yang perlu kita sudah pun mencari, kita kena pasti pula. Okey, apakah maksud-maksud apakah maksud-maksud kata majmuk kiasan tersebut? Okey, kita tengok pula anak watan berjaya ini. Maksudnya, mula-mula kita kenal pasti dah tadi kan beberapa kata majmuk kiasan. Sekarang melalui kata majmuk kiasan itu kita kena tahu, kita kena mencari apakah maksudnya. Sekarang cikgu sudah pun menyediakan maksud kata majmuk kiasan itu kepada kamu. Okey, yang pertama tadi anak dagang. Anak dagang merupakan maksudnya orang yang merantau ke tempat lain. Contohnya kamu orang Malaysia, okey, kamu merantau, kamu pergi ke Indonesia dan di sana kamu bekerja. Maksudnya kamu merupakan anak dagang di Indonesia. Itu maksudnya. Okey. Baik. Bagaimana nak membina ayat? Sebagai anak dagang, Hasan pandai mengambil hati penduduk tempatan. Cikgu terus kepada membina ayatnya. Okey. Yang kedua, halwa telinga. Okey, halwa telinga maksudnya sesuatu yang baik untuk didengar. Halwa telinga. Halwa ni manis kan? Maksudnya sesuatu yang baik untuk didengar. Apakah ayatnya? Rancangan Mari Mengaji yang sering ke udara di radio itu menjadi halwa telinga apabila saya bersendirian di rumah.
Okey, seterusnya tangan terbuka. Maksud tangan terbuka adalah menerima sesuatu dengan senang hati. Maksudnya ayatnya Rahmat menerima tanggungjawab membiayai pelajaran anak yatim itu dengan tangan terbuka. Maksudnya menerima dengan senang hati. Okey, seterusnya yang keempat, lupa daratan. Lupa daratan adalah berbuat sesuatu yang melampaui batas atau hilang pertimbangan. Lupa daratan tu membuat sesuatu yang melampaui batas ataupun hilang pertimbangan. Ayatnya, Amir menjadi lupa daratan apabila sudah kaya. Lupa dia. Bila dah kaya, dia lupa daratan. Dia lupa segala-galanya. Okay, yang kelima, rendah diri. Maksud rendah diri adalah tidak ada keyakinan diri. Tidak ada keyakinan diri. Ayat mungkin macam ni. Adam merasa rendah diri apabila berada di kalangan orang kaya itu. Seterusnya, ringan tulang. Apakah maksud ringan tulang? Ringan tulang maksudnya rajin. Okey, ayatnya mungkin berbunyi macam ni. Kawasan rumah Encik Asmat selalu bersih kerana tukang kebunnya ringan tulang. Okey. Seterusnya pula. Okey, yang ketujuh, ada hati. Ada hati. Apakah maksud kata majmuk kiasan ada hati? Keinginan. Ada hati membawa maksud keinginan. Mungkin ayatnya berbunyi macam ni. Walaupun pendapatan kecil, Jali ada hati. Hendak membuka perniagaannya sendiri suatu hari nanti. Okey, seterusnya, beradu nasib. Apa maksud beradu nasib? Beradu nasib maksudnya mencari rezeki. Okey, Kamal datang dari seberang dan cuba beradu nasib di negara ini kerana di sini banyak peluang pekerjaan. Mungkin begitulah bunyi ayat yang bakal kamu buat nanti, okey? Seterusnya, makan gaji. Apakah dia makan gaji? Maksud makan gaji adalah bekerja untuk mendapatkan upah. Nina bekerja makan gaji dengan abangnya. Begitu mungkin bunyi ayat kamu. Seterusnya, batu loncatan. Apakah maksud kata majmuk kiasan batu loncatan? Batu loncatan membawa maksud sesuatu yang dijadikan permulaan untuk mencapai hajat lebih besar. Mungkin ayatnya macam ni. Kursus membuat makanan ini hanyalah batu loncatan sebelum saya bergiat cergas dalam perusahaan makanan. Mungkin begitulah bunyi ayat tu. Yang mungkin ayat kamu lagi boom daripada ayat cikgu nanti. Seterusnya, okey, kata majmuk kiasan seterusnya, membanting tulang. Apakah maksud membanting tulang? Maksud membanting tulang adalah bekerja bermati-matian. Ayah membanting tulang mencari rezeki untuk menyara kami sekeluarga. Manakala kata majmuk kiasan buah mulut bermaksud perkara yang menjadi perbualan ramai. Kejadian aneh itu telah menjadi buah mulut penduduk kampung. Okey, seterusnya, hidung tinggi. Apakah maksud kata majmuk kiasan hidung tinggi? Maksud hidung tinggi orang sombong. Orang yang sombong. Kalau kita bersikap hidung tinggi, kita tidak disenangi oleh kawan-kawan. Begitulah bunyi ayat tu. Okey, dan akhir sekali, membuka mata. Apakah maksudnya? Dapat dibaca sama-sama kan? Maksud membuka mata ialah menginsafkan orang lain. Mungkin ayatnya berbunyi macam ni. Setelah Nur Husna berjaya memperoleh ijazah sarjana, barulah saudara maranya buka mata, sedar akan kepentingan pelajaran itu. Maka setelah kita sama-sama, yang pertama tadi membaca petikan. Okey, petikan anak watan berjaya. Kemudian yang kedua,
Sambil baca, kita mencari kata majmuk kiasan. Lepas kita berjaya sama-sama cari tadi kan dalam kelima-lima petikan pendek. Akhirnya, kita sama-sama mencari erti, membaca apakah erti setiap kata majmuk kiasan dalam Anak Watan Berjaya, dan cikgu telah pun mengajar kamu membina ayat daripada kata majmuk kiasan itu. Maka inilah latihan kamu. Okey, cikgu telah pun menyenaraikan 14 kata majmuk kiasan dan kamu boleh tengok kan kata majmuk kiasan itu yang telah kita kumpul. Cikgu tengokkan lagi kamu semula. Okey, yang pertama dekat sini, okey. Yang pertama, anak dagang, hawa telinga, tangan terbuka, lupa daratan, rendah diri, ringan tulang, ada hati, beradu nasib, makan gaji, batu loncatan, membanting tulang, buah mulut, dan hidung tinggi serta membuka mata. Maka latihan kamu pada hari ini adalah membina ayat menggunakan kata majmuk kiasan mengikut konteks yang telah cikgu terangkan tadi. Okey, maksudnya ayat kamu mestilah ada 14 ayat lah, ada 14 ayat. Mengikut kata majmuk kiasan yang telah berjaya kita pilih, bina ayat. Okey, dan cikgu sudah pun menunjukkan contoh-contoh ayat serta membacakan kepada kamu tadi. Maka dengan itu harapan cikgu, kamu semua dapatlah membina ayat dengan menggunakan kata majmuk kiasan pada setiap petikan ini. Okey, ayat kamu itu mestilah ayat diri sendiri. Jangan tiru ayat cikgu, jangan tiru ayat dalam buku teks ini. Usaha itu tangga kejayaan. Orang yang berusaha pasti akan berjaya. Itu saja untuk hari ini. Semoga dengan penerangan, dengan ayat-ayat yang telah cikgu bina tadi, dapatlah memberi inspirasi kepada kamu untuk membina ayat majmuk kiasan dengan sempurna. Tulislah dengan elok. Jangan lupa tanda noktah di belakang. Assalamualaikum. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Bye untuk pada hari ini.